Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita sekali lagi dalam YouTube channel saya. Untuk kali ini saya akan agak berbeza sedikit video saya kali ini, sebab sebelum ni saya buat video untuk membantu pelajar-pelajar saya belajar secara online, secara ODL. Tetapi untuk kali ini saya nak membantu rakan-rakan saya memandangkan seminggu sebelum kita bermulanya sesi pengajian yang baru, kita telah diberitahu oleh pihak wakil ataupun ketua UiTM Kedah, di mana untuk pengambilan kehadiran kita hanya boleh gunakan 3 medium sahaja. So itu yang dimaklumkan lah. So medium yang kita boleh gunakan adalah medium Google Classroom ataupun Google Sheet ataupun menggunakan UFuture. So salah satu yang kita boleh gunakan adalah Google Sheet. So dan pihak ketua UiHack pun telah memberikan kita satu template di mana kita boleh gunakan template ini untuk membuat pelaporan senarai kehadiran untuk setiap kelas kita. So kat sini saya ada tunjukkan. So ini adalah template yang diberikan oleh pihak UiHack kepada kita untuk kita gunakan dan untuk kita selaraskan kita punya pelaporan kehadiran pelajar. So kalau kita perhatikan dekat sini, template ni kalau nak ikutkan dia adalah satu template di mana kita perlu masukkan secara manual. Kita perlu identify nama pelajar tersebut, siapa yang hadir, siapa yang tak hadir, dan masukkan secara manual ke dalam template tersebut. Tujuan saya membuat video ni adalah untuk membantu rakan-rakan saya yang menggunakan Google Sheet sebagai salah satu medium pelaporan kehadiran, di mana kaedah ini adalah saya rasa lebih memudahkan dan membantu rakan-rakan untuk membuat pelaporan secara auto, secara auto generate. Kita akan gunakan template yang sama, cuma kita akan buatkan bentuk template yang sama, cuma di sini pelaporan tu akan dibuat secara auto. So kita tak perlulah nak tengok siapa yang tak hadir, siapa yang hadir, dan kita nak tandakan 1 bagi hadir, 0 bagi tak hadir, and so on. So kita buat benda ni secara auto. Kalau tanpa membuang masa, marilah kita mulakan untuk tengok bagaimana kita nak membina template tersebut. Sebelum tu saya tunjukkan template yang kita akan gunakan setelah terhasilnya template auto generate. So di sini saya telah sediakan. So ini adalah template yang sama seperti yang tadi, di mana kita perhatikan kita boleh auto generate dia punya kehadiran berdasarkan penggunaan Google Forms sahaja. So ini yang kita nak buat. So bagaimana kita nak bina yang ni, saya akan tunjuk sebentar lagi. Apa yang perlu kita ada adalah kita perlukan kita punya senarai nama. So contohnya kat sini saya ada senarai nama untuk kumpulan ni. So kita ada senarai nama macam yang template yang diberi oleh pihak UiHack. And then kita dah pastikan kat sini dia punya tarikh-tarikh kat sini, kat atas ni. So tarikh-tarikh kita punya classmate, kita punya class meeting. Tadi kita perlu tentukanlah di awal. So kita tahulah, kita tengok kita punya jadual, kita tentukan tarikh-tarikh. Penulisan tarikh ni adalah berdasar kepada sistem anda. So berdasarkan kepada sistem anda. Kalau sistem anda dia report tarikh dalam bentuk hari dan bulan dahulu, hari, bulan dan tahun, follow format yang itu. Macam saya punya untuk Google Sheet saya punya Google Sheet dia report mengikut US punya format. So dia bulan dahulu baru tarikh. So saya tak nak ubah lah. So saya just gunakan, tak ada masalah yang tu, sebab yang tu just tarikh sahaja. So kita perlukan senarai nama yang sedia ada. Yang ni kita boleh dapatkan daripada Excel template kita. Kita boleh just download daripada Sims, ataupun kita boleh just copy paste daripada kita punya UFuture masuk dalam Excel. So ini kita perlukan sebab kita ada kita punya bilangan, ada nombor pelajar dan juga nama pelajar. So itu yang pertama yang diperlukan. Perkara yang kedua yang diperlukan adalah kita perlu create kaedah untuk kita mengambil attendance. Kaedah yang kita gunakan kat sini adalah menggunakan Google Form. So Google Form ni tak perlu nak canggih-canggih. Simple je.
Okay, kita buat yang paling simple. Okay, so saya akan tunjukkan. So let's go, let's dive into the Google Form. Okay, kat sini saya punya Google Drive. So kita pergi kat Google Drive kita lah, kat mana kita nak simpan kita punya form dan juga kita punya attendance, e-attendance kita. Okay, so first of all kita akan create kita punya Google Form. So pergi dekat New. Okay, and then pergi dekat Google Form. And then just ambil blank form ni. Okay. So kita dah ada blank form kat sini. And then kita letaklah title untuk kita punya Google Form tu. So kat sini saya just letakkan sebagai e-attendance. And then attendance. And then mungkin letakkan nama kumpulan kita. Okay, sesi 20212, kod kursus saya punya STA 404, and then kumpulan so supaya jelaslah kita punya attendance ni untuk form ni untuk siapa so KBASP 4A contohnya. Okay, and then just enter. Okay, so the first thing yang kita nak letak kat sini, okay, kita nak buat Google Form yang very simple. Okay, tak perlu nak canggih-canggih. So kita just nak dapatkan dia punya attendance. So kita ada dua option lah. Sama ada kita nak menggunakan student perlu masukkan dia punya nombor matrik ataupun menggunakan dia punya nama. So yang mudah nombor matrik ni payah sikit kan, nak kena tengok nombor matrik. So kalau nama tu senang sikit lah dia nak pilih. So kita gunakan nama. So kita kat sini nama pelajar. Okay, kita letak nama pelajar. Okay, kita tak nak gunakan short answer. Kita tak nak sudah masukkan nama sebab kalau kita sudah masukkan nama, ada yang tulis huruf kecil, ada yang tulis huruf besar, and so on. So, kita nak gunakan drop down list. So, pilih drop down list. Okay, kita pilih dekat selection sebelah kanan tu ada drop down list. Okay, pergi dekat Excel file senarai nama kita. Okay, kita pilih semua pelajar. Okay, select all and then copy. Ctrl C. Okay, ataupun just pergi dekat copy So dekat atas ni pun ada copy So sama ada gunakan shortcut Ctrl C ataupun copy. Okay, pergi balik dekat kita punya Google Form, letakkan cursor di option yang pertama and then paste saja ataupun kat sini kita tekan saja Ctrl V. Okay, so kita dah ada kat dalam ni. Okay, so this is our report. So kalau kita perhatikan kat sini, kalau kita tengok kita punya Google Form ni, kita boleh preview. Very simple. So pelajar hanya masukkan nama and then submit. So kita tahulah dia hadir pada tarikh tersebut. Okay. Okay, sebelum kita pergi kepada dia punya step yang seterusnya, so apa yang perlu kita buat sekarang ni, kita pergi dekat response. Okay, sekarang ni kita dah create kita punya Google Form. So sekarang ni kita nak create pula Google Sheet ataupun kita punya attendance tadi Okay, kita punya worksheet untuk pelaporan attendance tadi. So apa yang perlu kita buat? So sekarang ni tak ada lagi respon lah sebab kita tak dapat respon apa-apa lagi kan. Okay, just pergi dekat responses ni. Dan dekat atas sebelah kanan ni ada create worksheet. Okay, so yang plus sign so create spreadsheet ni So kita klik yang tu. Okay, pilih yang tu, sudah katakan create a new spreadsheet and then nama, kalau tidak tukar nama ni, kita boleh tukar nama lah. Kalau tak tukar, biar je. So, saya just biar je lah by default. So, just klik create. Okay, so sekarang ni kita punya responses form dah disediakan. Cuba sekarang ni kosong lagi lah sebab tak ada apa-apa lagi kan. Okay, so belum ada lagi apa-apa So, apa yang perlu kita buat sekarang ni, kita nak try buat satu submission lah. So, kita try submit satu attendance. Okay, contohnya kita pergi balik dekat kita punya Google Form tadi. So, katakan pelajar yang tu, ni untuk hari ni. So, kita ada pelajar. Yang pertama, let's say kita letakkan, okay, Anas Murshidi. Okay, kita pilih Anas Murshidi, the submit. Okay. So, kalau kita pergi dekat e-attendance kita, kita tengok dah ada nama Anas Murshidi. Dia dah hadir pukul 11.33 pada tarikh 29 hari bulan 3.
Okay, mungkin kita masukkan satu lagi. Okay, katakan kita masukkan satu lagi attendance. Suppose kita submit satu lagi. Kita ambil pula pelajar lain. Katakan kita ambil Muhammad Syahridla ni. Okay, kita submit. Okay. So, kita tengok dekat balik attendance kita. So, dah ada 2 pelajar yang hadir. Okay. So, next step. Okay, yang ni semua boleh follow Okay, very simple. Okay, kita dah siap kita punya form. Kita dah siap kita punya responses spreadsheet. Okay, the next thing kita nak auto generate kita punya report every time student submit borang kehadiran. Okay, so setiap kali kelas kita akan bagi link borang yang sama lah. Kita tak perlu nak create banyak-banyak borang So satu borang saja. Okay, satu borang untuk the whole semester. Untuk setiap group. Okay. So, tapi setiap group tu kita buat borang-borang yang berbeza lah. Takut nanti bercampur aduk pula So, ni untuk satu group. Satu. Kita buat satu. Okay. So, apa yang perlu kita buat sekarang ni, kita perhatikan kat sini kita ada timestamp dekat sini. So, timestamp ni dia ada masa dan tarikh. So, bergantunglah pada you all punya timestamp tu macam mana dia record. So, macam saya dia record tarikh dan masa. Dan dia separatekan dengan space dekat sini. So sekarang ni apa yang kalau dia buat macam ni, dia punya timestamp macam ni, kita nak splitkan tarikh dengan masa. Okay, kita create dekat satu kolom ni. So kolom yang seterusnya, kolom yang ketiga ni, kita letakkan tarikh contohnya. So kita nakkan tarikh. Okay. Okay, sekarang ni kita nak splitkan dua-dua ni. So macam mana kita nak split? Kita gunakan function split. So dekat the first row untuk kita punya responses, untuk kolom yang ketiga ada tarikh ni, kita typekan equal and then split. Okay, split, buka kurungan. Okay, and then kita pilih tarikh yang pertama ni, A2 ni. So kita ada A2. Okay. Tapi kita nakkan semua sekali untuk kolom tersebut bermula daripada tarikh hari yang pertama sampailah kat mana dia habis. Okay. So kat sini bila setiap kali dia akan submit borang, dia akan bertambah lah. So apa yang perlu kita buat, kita gulirkan yang the first one untuk pilih ke the whole column. Kita typekan colon and then column A. Sebab ini column A, so kita typekan A. Sorry. Kita takkan A. Okay. So, maknanya kita dah pilih semua kolom A bermula daripada info yang pertama dalam baris yang pertama. Okay. So, the next thing, kita nak separatekan dia. So, kita nak separate sebab saya punya gunakan space So, comma. Kita buatkan space. Nak tunjukkan space, kita just buka quotation. And then tekan space bar untuk tunjukkan space. And then tutup quotation. Okay. And then tutup kurungan. Okay. Sebelum kita tekan enter. Sebab kita nakkan dia auto generate untuk yang lain-lain. So bila setiap kali orang masuk. Dia akan terus split. Okay. Setiap kali dia submit borang. Dia akan terus split tarikh dengan masa tersebut. So pergi dekat cursor dekat atas ni. So pergi dekat kita punya formula bar dekat atas ni. Letak je dekat depan S tu. Okay, antara S dengan equal sign tu. Okay, kita nak gunakan array formula. Okay, kita nak gunakan array formula. Okay, kita tekan serentak Ctrl Shift Enter. Okay, 3 button Ctrl Shift Enter. Okay, bila kita tekan Ctrl Shift Enter, dia akan keluar array formula kat depan tu. So, kalau tak ingat function ni, kalau tak ingat dia punya shortcut key ni, type aja array formula, kurungan, tutup kurungan kat belakang tu. Okay. So, once kita dah siap yang ni, kita just tekan enter. Okay. So, you perhatikan kat sini, dia dah split masa dengan tarikh. Okay. So, ini yang kita nak buat. So, ini adalah step yang pertama. Untuk kita generate kita punya auto form Okay, so kalau you perhatikan sini, ada value-value ni, tak apa. Yang ni just ignore je. Kalau you nak delete pun tak apa, boleh delete. Sebab every time dia submit borang, benda tu akan hilang. Okay, dia akan bertambah-tambah.
So, kita try satu lagi nama. Okay, let's see kita letak satu lagi nama dekat sini. Okay, kita submit another response. And then choose the third person. Let's see kita gunakan Marlisa ni. Okay, and then submit. Okay, so bila kita pergi balik dekat kita punya e-attendance punya report ni, kita tengok okay ke tak? Alright, so sekarang ni orang yang ketiga dah submit dia punya attendance and then tarikh pun dia dah split. Okay, selesai satu masalah. Okay, untuk kita split masa tu ya. Okay, the next thing adalah kita nak buat kita punya report tadi. Okay, nak buat report yang macam UHAC bagi tu kan. Okay, yang UHAC bagi macam ni. So, kita nak kena letakkan nama nombor pelajar semua. So, saya dah sediakan dekat sini berserta dengan tarikh. Okay, kalau you tak buat lagi pun tak apa. Kita just boleh bina sendiri. Okay. So, apa yang perlu kita buat? Kita pergi dekat kita punya form respond tadi. Kita nak add worksheet. Okay, nak add worksheet. Dekat bawah ni ada button plus ni. Okay, kita letakkan tambah satu lagi worksheet. Okay. Alright, so kita dah ada worksheet yang baru. Kalau you nak rename worksheet ni, boleh saja rename worksheet ni. Mungkin kita nak rename. Okay, let's say this one kita rename sebagai laporan kehadiran. Contohnya So, laporan kehadiran. Okay, kita letak laporan kehadiran. Right? Okay. So, yang ni mungkin saya nak ubah sikit dia punya column size tu so supaya selaras dengan kita punya. So yang ni kita besarkan untuk nama. Okay. So sekarang ni kita nak bina kita punya table. So tadi kita dah buat kan. So kalau nak bina daripada form scratch kat sini pun boleh, tak ada masalah. So just copy paste je. So yang ni saya dah bina tadi, saya just ambil balik kat sini. So saya nak copy semua ni, letak dalam kita punya laporan tadi So Ctrl C untuk copy. And then kita pergi balik dekat kita punya Google Worksheet. And then Ctrl V untuk paste. Okay, so dah ada kat situ kan. Okay. Alright. So sekarang ni apa yang perlu kita buat? Okay, cuma sekarang ni saya buat ni, masa saya buat untuk table ni, dia tarikh tu saya gunakan tarikh meeting kelas lah. So yang ni saya nak sebab untuk demo, saya nak tukarlah tarikh ni kepada tarikh hari ni sebab tadi kita masukkan tarikh hari ni kan. So kita tukar tarikh ni kepada 29/3 So 3/29. Okay, supaya dia boleh capture Alright. So sekarang ni kita nak buat auto generate So kita nak auto generatekan kita punya report. Okay, apa yang perlu kita buat? Okay, kita nak baca data daripada yang form response tadi dan returnkan kehadiran dekat laporan kehadiran punya worksheet ni. So apa yang perlu kita buat? So kalau tak ingat boleh follow satu-satu Kalau tak ingat just type aja lah. Okay. Kita akan letak function dekat sini. So equal. Okay, kita akan gunakan function COUNTIF_s. Okay, COUNTIF_f ni adalah untuk kita gunakan. Kita ada if statement. Kalau benda ni berlaku, dia ada multiple criteria lah yang kita boleh identify. So, kita akan gunakan COUNTIF_f. Okay, COUNTIF_s. Okay, boleh nampak ke? Kalau tak boleh nampak, saya besarkan sikit. Sekejap Saya besarkan sikit supaya you all boleh nampak Let me just make it bigger. Nampak besar tak? Okay, kita nampak besar sikit kat sini Okay, kat sini saya nak gunakan equal COUNTIF So COUNTIF_s. Okay, nampak So COUNTIF_s buka kurungan. Okay, sekarang ni kita nak baca daripada form response kita So first of all kita nak baca nama tu. Okay, kita nak bacakan dia punya nama. Okay, kita pergi dekat count response ni, form response. Okay, kita pilih
kolom untuk nama. So, kolom untuk nama ni kolom B. So, klik saja dekat tab B ni. Okay, dia akan pilih form BB. So, kita nak fixkan form ni supaya dia baca form ni. Setiap kali dia baca data, dia akan baca dekat kolom ni. The first one. So, kita tekan F4. Okay. F4 kat atas kita punya key tu. Keyboard key dekat atas tu ada F4. So, bila kita tekan F4. Okay, you perhatikan dekat sini dia akan keluar. Dia fixkan kita punya cells tu. Kita punya selection. Okay, B dan B. So, maknanya dia akan baca. So, bila kita gerakkan nanti, bila kita copy, sel tu tak berubah lah. Pembacaan tu tak berubah. Okay. So, sekarang ni kita dah pilih sel yang kita nak baca. And then kita nak selaraskan. Kita nak meet kriteria dengan kita punya laporan kehadiran. So, laporan kehadiran kita nak tengok. Tadi kita tengok nama kan? So, kita nak samakan dengan nama. So, kita pilih nama yang pertama ni. So, nama dalam yang senarai kita yang pertama. Okay, C9. Dan sekali lagi, kita nak fixkan dia. So, kita tekan F4. Cuma dalam keadaan di sini, kita nak fixkan dia punya kolom sahaja. Tapi dia punya rows kita tak nak fix sebab kita nak baca sampai bawah kan. So, kolom tu kita nak biarkan kolom C. Tapi dia punya row tu kita nak baca sampai ke bawah. Sampai senarai nama yang terakhir lah. Okay. So, kita buangkan yang $sign untuk depan 9 tu. Okay. Kita buangkan yang untuk depan 9. Okay. And then, comma. Okay, sekarang kita nak returnkan pula dia punya attendance. So, balik kepada kita punya form respond. Kita pilih pula kolom untuk tarikh, iaitu kolom C. Okay, again, kita tekan F4 untuk fixkan dia. And then, comma. Balik kepada kita punya laporan kehadiran. Pilih pula kita punya kehadiran yang pertama ni. So, saya sebab tak nampak kat sini. So, saya letak kat sini lah. So, saya ubah sikit sebab kita nak pergi ke E8 E8 D8 sepatutnya D8 So, this one is D. Okay, yang pertama sebab dia terhadang sikit kat situ. So, D8 again kita nak fixkan dia. Kita tekan F4. Okay, tapi kali ni kita bukan nak fixkan kolom kita nak fixkan dia punya row pula sebab dia nak baca tarikh tu ke kanan. So, kita kena buang $sign depan D. Supaya dia bergerak ke kanan. Dia akan berubah D, E, F, G, H untuk baca dia punya tarikh Okay, and then dah siap yang tu, tutup kurungan. Okay. Sebelum kita buat apa-apa, sebelum kita tekan enter, sekali lagi kita nak gunakan array formula. Okay, kita nak gunakan array formula untuk kita copy nanti So, apa yang perlu kita buat, kita just letakkan macam biasa, macam tadi kita buat. Kita letakkan kita punya cursor dekat formula bar tu. Antara equal dengan count if. Yang ni lebih mudah lah So, just tekan macam tadi, guna shortcut key ataupun type in array formula. So, saya gunakan shortcut key. Control, Shift, Enter. Okay, so dia dah ada kat situ, array formula. Okay, final step. Sebelum kita tekan Enter. Okay, tadi saya katakan kita kadang-kadang pelajar tu dia submit attendance lebih daripada sekali. So, kita tak naklah baca dia punya attendance tu sampai 2 kali kan. So, dah redundant pula So, kita just nakkan baca sekali sahaja. So, walaupun dia submit 3-4 kali, tapi attendance dia untuk hari tersebut adalah sekali sahaja. Okay. So, kita kena tambah satu lagi command ataupun function. Okay, sebelum count if ni, kita masukkan function if statement. Okay, kita type if, buka kurungan. And then, dekat belakang tu, pergi dekat after D8 tu, kurungan,
Okay, kat sini kita letakkan command function greater than or equal. So, maksudnya kalau katakan dia lebih daripada 1, okay, greater than or equal to 1. So, kalau dia submit attendance untuk hari tersebut lebih daripada sekali, walaupun lebih dari sekali, dia hanya akan return nombor 1 ataupun sekali saja. Kalau tiada kehadiran, dia akan return kosong. Okay, so just tambah yang tu Okay, so boleh tengok kat sini dia punya formula tu So kat ujung ni Okay, so once dah habis yang tu, tekan saja enter. Okay, you want to autofill. So kat sini yes, sebab dia dah bagi nak suggest autofill ke tak? Yes, kita letak autofill. Okay, so perhatikan dah ada dah kita punya attendance. So nampak tak dia auto generate. Okay. So, sebelum kita buat apa-apa, kita nak copy semua ni, formula ni ke dalam hari-hari yang lain. So, kita just select semua ni and then drag saja sampai hujung. Okay, so kita drag sampai hujung. Okay, sekarang ni bila kita hantar, kita bagi attendance form kepada pelajar pada tarikh-tarikh yang kita dah nyatakan di sini, bila dia submit saja kedatangan, dia akan terus tukarkan yang kosong ni kepada 1. Okay. So, kita tengok satu contoh So, maybe kita nak tengok Farahiza ni So, kita nak tengok dia tak hadir Dia akan berubah ke tak? So, kita pergi dekat e-attendance tadi untuk kita punya response. Mana dia? Yang ni Okay. So, submit another response. Okay, kita nak letak nama tadi siapa? Kita letak Farahiza lah. Farahiza dia tak ada. Farahiza tak ada lagi Okay, so kita letak Farahiza. Okay, Farahiza binti Baharim. So kita submit. Okay, bila kita klik submit, kalau perhatikan kat sini, okay, Farahiza binti Baharim dah ada kedatangan. Okay, kita nak test pula. Kalau katakan dia submit lebih daripada sekali, adakah dia akan return 2 ataupun 3 ataupun just return 1. Contohnya Anas ni dia submit 2 kali. So kita tengok adakah dia akan keluar 3 ataupun 2 So kita submit another response. And then kita pilih Anas sebab tadi Anas dah datang kan. So dia terlupa, dia submit sekali lagi. So kita tekan submit. Okay, bila kita pergi dekat e-attendance, masih lagi 1. Dia hanya jawab 1 je. Walaupun dalam form respon kita perhatikan Anas ni dia submit 2 kali untuk tarikh tersebut. Tapi, dalam dia punya laporan kehadiran, hanya sekali sahaja. Okay. So, itu dah auto-generate kita punya attendance. So, dah memudahkan kita lah untuk. So, yang tambahan-tambahan tu mungkin kita nak laporkan dia punya percentage ataupun peratus kehadiran ataupun bilangan kehadiran untuk hari-hari tertentu. Kita boleh tambah-tambah lah. Contohnya kat sini, saya boleh tambah dekat sini. Okay, sini kita letakkan jumlah kehadiran. Jumlah kehadiran pelajar. And then kat bawah ni mungkin kita nak tengok peratus kehadiran. Okay, nak tengok peratus kehadiran pelajar. So kita letakkan sini, kita left lah Okay, kita boleh tengok. So ini kita just gunakan function sum lah. Okay, sum semua dekat atas ni. Okay, nak autofill tak payah sebab yang ni kita kira dia punya, bawah ni kita kira peratus kehadiran pula So peratus kehadiran kita just ambil equal jumlah kehadiran bahagi dengan jumlah pelajar. Kat sini jumlah pelajar kita 8. Okay, tekan aja enter. Okay, so yang ni kita buat dalam bentuk peratusan. So kita boleh letakkan simbol peratus. So, nakkan 1 titik kumpulan, kita letak 50% macam tu. Okay. So, kita boleh center lah kat sini So, yang ni dah siap yang ni, kita boleh just drag untuk hari-hari yang lain. Okay, dah complete. Okay.
So, sekarang kita dah complete kita punya laporan kehadiran seperti yang diminta oleh pihak UHAC. So, the next time kita nak ambil kehadiran, kita tak perlulah nak fikirlah siapa yang hadir, siapa yang tak hadir. Kita boleh just bagi link attendance form kita tu, yang kita buat di awal tadi, yang very simple, just nama pelajar sahaja. Dia klik submit. So, untuk tarikh-tarikh tu, dia akan terus auto-generate. Cuma pastikan tarikh dekat atas ni betul lah tarikh yang kita punya kelas. Okay. So, itu adalah sedikit sebanyak perkongsian daripada saya untuk anda. So, mana yang rasa-rasa nak lagi explore benda ni dengan lebih menarik, ataupun nak display dia punya kehadiran dengan lebih menarik, dia boleh juga gunakan Google Data Studio untuk display kehadiran dia. So, saya bagi contoh dekat sini. So, yang ni yang saya dah sediakan untuk kelas saya. So, ini adalah pelaporan menggunakan Google Data Studio untuk keseluruhan. Okay. So, kat sini saya bahagikan untuk berdasarkan week. So, week 1, 2, week 3, 4, week 5, 6 and so on. So, yang ni adalah sama seperti yang tadi dalam e-attendance kita punya Google Sheet tadi. Cuma yang ni dalam bentuk Google Data Studio. So, kita boleh publish dekat web lah yang ni. Okay, siapa-siapa boleh tengok. So, boleh kita share dia punya link ni dekat web. So, orang boleh tengok lah dekat website. Okay, so contohnya kat sini. Kalau yang untuk week 3 and 4 ni kita tak ada lagi. So, tak ada lagi lah pelajar. So, dia akan terus kat sini tak ada lagi attendance. So, once dah ada attendance, dia akan terus update. Sama macam dia update dalam kita punya e-attendance punya worksheet tadi. Okay, so itu saja daripada saya untuk kali ini. Sekadar perkongsian dengan rakan-rakan yang mana rasa nak cuba guna kaedah ni, boleh guna. Kalau ada apa-apa masalah, bolehlah tanya saya macam mana nak buat. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.